Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Izzah Islan dalam agenda Wanita. Hari ini kita cakap sedikit pasal alam sekitar lah. Dan seperti yang kita tahu, semenjak ni banyak perkara-perkara yang melibatkan alam sekitar dengan tak cukup airnya di empangan dan global warming dan sebagainya. Dan kita tak nak perkara-perkara ini terus menular dan tanpa kita berbuat apa-apa. Dan kita nak tahu macam mana kita sebagai rakyat boleh mengambil iktibar daripada perkara-perkara ini dan juga menjalankan tanggungjawab kita sebagai insan yang tinggal di muka bumi ini. Dan topik kita ialah memupuk kesedaran pentingnya alam sekitar ini. Seperti yang kita tahu alam sekitar ini semakin luput ataupun pupus, semakin sakit. Tetapi kita tidak buat apa-apa. So saya nak tanya kepada Naib Presiden Eco-Knights dan juga aktivis alam sekitar secara keseluruhannya, iaitu Amlir Ayat. Selamat datang ke Agenda Wani. Terima kasih. Okey, Amlir, saya nak tanya sikit. Macam mana dengan tahap kesedaran? Seperti yang kita tahu, kita setiap tahun, setiap kali saya jumpa Amlir sendiri, kita cakap pasal kesedaran di kalangan masyarakat awam dan sebagainya. Orang sedar sebenarnya, tapi di manakah tahap kesedaran itu? Okey, berkenaan dengan tahap kesedaran ni, memang kita semua tahu bahawa orang-orang Malaysia kita sedar berkenaan dengan masalah-masalah alam sekitar dan kesan masalah-masalah alam sekitar ini kepada kehidupan manusia. Contohnya global warming ataupun pemanasan bumi, kemudian pencemaran sungai, pencemaran air, kekurangan air, banjir, kehilangan hutan dan sebagainya. Semua ini memberi kesan kepada manusia, sama ada secara langsung ataupun tak secara langsung. Tetapi apa yang menjadi masalah sekarang ialah bagaimanakah kita sebagai rakyat boleh memainkan peranan dalam mengurangkan masalah-masalah ini. Kita semua tahu bahawa boleh dikatakan dalam setiap detik kehidupan kita, kita menggunakan sumber alam. Kita makan, kita minum, kita mandi, kita gunakan air, kita bawa kereta, kita akan mencemarkan alam sekitar dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini ialah perkara yang berlaku setiap hari dan harus kita lakukan. Jadi bagaimanakah dalam keadaan ataupun kehidupan harian kita boleh mengurangkan masalah ini? Apakah tindakan-tindakan yang kita boleh lakukan? Jadi inilah salah satu aspek yang kurang ditekankan. Khususnya dalam sistem pendidikan. Kita banyak bercakap mengenai masalah, tetapi apakah yang kita boleh buat untuk mengurangkan masalah ini? Solution dia. Jadi kalau kita asyik bercakap masalah, mengenai masalah, kita tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita mesti tahu apakah peranan kita dalam mengurangkan perkara-perkara ini. Yang kedua, salah satu lagi masalah yang menyebabkan masalah alam sekitar ini ialah kita ada banyak keutamaan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tahu masalah pemanasan bumi, tetapi kita terpaksa bawa kereta misalnya. Kita tahu kereta kita akan mencemarkan alam sekitar. Kalau kita pergi ke supermarket, kita nak beli barang dan kita dapat plastik bag. Dan kita tahu plastik bag ni bukan sahaja plastik itu sendiri boleh mencemarkan alam sekitar, iaitu bila kita tak pakai lagi, kita buang dan dia boleh menyebabkan mungkin pencemaran air ataupun bertambahnya sampah di kawasan pelupusan sampah. Tetapi juga proses membuat beg plastik itu satu proses yang boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi inilah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemelesetan mutu alam sekitar dalam dunia ini. Jadi sebenarnya sebagai seorang orang rakyat contohnya, jadi secara tak langsung sebenarnya kita tersepit seperti yang Amli katakan. Kita tahu kereta kita tu mencemarkan dan mengeluarkan karbon dan sebagainya. Tetapi kita terpaksa sebab itu je cara yang paling cepat untuk sampai ke tempat kerja contohnya. Betul. Jadi seperti apa yang kalau bahasa Inggeris kita sebut catch-22 lah. Kita tak boleh nak buat macam ni ataupun nanti kita miss yang ini atau sebagainya. Jadi bagaimana seseorang tu boleh membuat keputusan yang lebih ke arah kehijauan? Okey, ini satu soalan yang sangat baik. Kita sekarang banyak sebut berkenaan dengan environmentally friendly, eco-friendly. Bagi saya tidak ada benda yang environmentally friendly. Kita hidup ni pun dah tak environmentally friendly. Bila kita makan tu kita menggunakan sumber daripada alam. Memang tak environmentally friendly. But we can choose. Kita boleh pilih the environmentally friendliest, eco-friendliest. Antara beg plastik dengan beg kertas, mana satu? Dua-dua ni akan mencemarkan alam sekitar. Kalau kita ambil beg plastik tu dibuat daripada petroleum. Petroleum tu ambil daripada laut. Bila kita ambil petroleum daripada laut, dia akan mencemarkan laut. For sure.
Beg kertas dia terpaksa ambil daripada pokok. Pokok itu terpaksa ditebang kan. Dia akan mencemarkan alam sekitar juga. Tapi at the end mana satukah yang lebih kurang, yang paling kurang, paling minimal impaknya ataupun kesannya kepada alam sekitar. Inilah yang menjadi isu yang besar. Jadi sekarang ni kita tengok banyak bahan-bahan, ya, kita nak makan. Mana satu kita nak makan? Ini pun ada bahan toksik, ini pun ada bahan toksik. Mana yang paling kurang sekali? Ya, tak ada benda yang tak bertoksik, especially kalau kita beli barang di supermarket. Yang paling bagusnya masak di rumah, beli, tanam padi sendiri. Tanam sendiri. Kemudian makan. Itu yang paling selamat. Jadi sekarang ni kita perlu membuat pilihan. Untuk membuat pilihan, kita memerlukan banyak maklumat, information. Jadi inilah yang kita perlukan. Dan saya merasakan bahawa internet ini satu rahmat kepada kita sebab kita boleh dapat banyak maklumat. Daripada maklumat itu kita boleh buat pilihan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita perlukan maklumat dalam membuat apa juga keputusan berkenaan dengan pembangunan. Sebab itu kalau kita tengok dalam contoh, saya bagi contoh, bila kita nak buat local plan ataupun rancangan tempatan misalnya dalam satu daerah, agensi kerajaan akan menunjukkan ataupun memaparkan semua maklumat yang ada dan cadangan-cadangan. Jadi orang ramai boleh tengok dan buat keputusan dan diberitahu, okey, ini adalah cara yang kami rasa yang paling sesuai. Ya, bagaimana untuk kita mengurangkan kesesakan trafik, traffic jam. Bagaimana untuk kita mengurangkan masalah pencemaran. Memang pencemaran akan berlaku, ya, tapi apakah cara yang paling mudah sekali? Jadi information, orang kita panggil informed decision making. Maknanya pemutusan yang berdasarkan kepada maklumat yang cukup. Kita tak boleh buat keputusan kalau kita tak ada maklumat. Betul. Jadi ini yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kita tak boleh macam saya sendiri pun, kalau pun you panggil saya aktivis alam sekitar, walaupun saya tak pandang saya sebagai aktivis lah, ya, sebab ada yang lebih aktif daripada saya. Tetapi bagi saya, di peringkat sekolah ataupun di peringkat umum, perlu ada semua maklumat ni dan rakyat boleh membuat keputusan yang paling sesuai. Okey. Lepas ni kita nak cakap lagi tentang mungkin Eco Nights, persatuan AMLI sendiri ataupun AMLI sebagai seorang aktivis. Bagaimanakah menghadapi ataupun cuba mendidik masyarakat awam dan juga di peringkat sekolah ataupun di peringkat masa contohnya supaya mereka boleh membuat keputusan yang kira orang kata informed decision tadi. Yes. Tapi kita kena berhenti berehat seketika dahulu dan kita akan kembali selepas ni. Okey, bertemu kembali dalam agenda awal ini dan saya nak tanyakan kepada AMLI sebagai seorang aktivis dan juga sebagai salah seorang ahli Eco Nights, persatuan memupuk alam sekitar ni. Apakah cabaran utama ataupun cabaran terbesar sekali yang perlu dihadapi oleh AMLI untuk memberikan pendidikan tentang alam sekitar ni kepada masyarakat di luar sana? Okey, bercakap mengenai cabaran ni sebenarnya saya pun tak boleh nak rank cabaran mana yang paling besar ataupun sebab ada banyak cabaran. Cuma cabaran ni benda biasalah sebab kita bercakap mengenai sesuatu yang boleh saya katakan tidak merupakan satu prioriti yang paling utama dalam kehidupan manusia. Bila kita bercakap mengenai alam sekitar sahaja, orang mungkin tak berapa tumpukan perhatian. Kita perlu jadikan alam sekitar ini sebagai sebahagian daripada kehidupan. Maknanya katakanlah kita nak buat satu projek, ya. Kalau kita kata projek ini akan memusnahkan hidupan liar, orang tak berapa nampak. Apa gunanya harimau pada aku? Apa gunanya beruang dan sebagainya? Tapi kalau kita kata projek ini boleh menyebabkan misalnya tanah runtuh, banjir, kekurangan air. Jadi orang nampak. Jadi inilah apa yang relate dengan dia? Yang relate dengan dia directly, ya. Bukan saya nak kata yang lain tu tak relate. Dia akan relate sebab apa kita mesti ingat. Ini satu perkara yang saya rasa yang paling basic yang kita semua kena tahu. Ialah setiap sumber alam dalam dunia ni, tak kiralah rama-rama ke harimau, air, pokok, meranti, manusia, semuanya berkait rapat. Tidak ada sumber alam yang boleh survive sendiri, yang boleh hidup sendiri. Semuanya saling terungkai dalam ekosistem tu. Kalau kita musnahkan satu spesies, lambat laun dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita. Tapi kita tak nampaklah. Ya? Ini ada orang bagi teori, misalnya dia panggil theory of chaos, maknanya satu benda yang berlaku di Amerika Selatan umpamanya akan memberi kesan kepada kita di Asia. Benda-benda kecil ni yang ada memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Jadi ini satu
aspek yang perlu ditekankan dalam sistem pendidikan dan kepada orang ramai. Setiap sumber alam ini ada kaitannya. Dan kalau kita rosakkan satu sumber alam, maka kita akan menghadapi kesannya sama ada sekarang ataupun generasi akan datang. Dan ini telah pun kita perhatikan. Misalnya dalam revolusi industri pada abad 19 dahulu, kesannya sampai sekarang masih ada. Ya, kita tak boleh lari daripada ini. Jadi apakah yang kita perlukan sekarang? Bagi saya cabaran utamanya ialah untuk mendidik masyarakat supaya benda ni absorb dalam kepala dia. Supaya jadi sebagai habit. Sebagai habit, sebagai budaya hidup. Ya. Contohnya kalau kita tengok di luar negeri, saya bukan nak membanggakan luar negeri, tapi saya nak ambil contoh-contoh yang terbaik. Misalnya budak-budak di tadika, ya, kecil-kecil lagi dia telah asuh supaya buang sampah dalam tong sampah. Dia tak kata ini pendidikan alam sekitar, tapi ini sebahagian daripada etika kehidupan dia. Jangan buang sampah, jangan kotorkan sungai. Tapi di sini kita nampak benda itu sebagai alam sekitar. Jadi kita tak penting. Yang penting bagi kita bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. Meningkatkan ekonomi itu penting. Tetapi kalau kita banyak duit, tapi makanan kita tercemar, udara tercemar pun tak guna juga. Kita tak nampak alam sekitar itu sebagai satu aset kehidupan kita. Kita nampak wang. Tapi kita ingat bahawa wang ini kita tak boleh makan. At the end of the day, kalau kita hanya ada wang, tapi pokok tak ada, sungai kotor, apa kita nak buat? Dan ini sedang berlaku sekarang. Kita banyak duit, tapi kehidupan kita tidak mempunyai kualiti yang baik. Bercakap tentang duit tadi tu, betul sebenarnya bila kita nak buat keputusan juga sebagai seorang biasa dan sebagainya, mungkin kita fikir yang ni lagi murah, walaupun yang tu yang paling tidak eco-friendly seperti yang Abi cakapkan, itu yang paling tidak eco-friendly, yang paling banyak toksik atau sebagainya, tapi dia sebab dia murah, okey, saya akan pergi dengan pilihan yang ni. Jadi mungkin macam mana nak ubah perkara tu untuk kita tambah 20 sen je untuk sesuatu yang lebih eco-friendly. Okey, ini berkaitan dengan macam saya sebut tadi, kita nak meningkatkan ekonomi dan kita cuba mencari yang paling orang kata dari segi kewangannya lebih ekonomik. Tetapi sebenarnya tidak ekonomik. Sebab apa? Ekonomi ini kita merangkumi sumber alam sekitar. Jadi kita nak beli yang murah, tetapi pada waktu yang sama benda itu mungkin ada banyak kesan-kesan sampingan. Dia ada banyak solution berkenaan ini. Kita bercakap berkenaan dengan kita panggil environmental economics. Jadi Cik Izzah telah pergi satu aspek yang lebih teknikal dan lebih. Saya nak cuba amalkan juga ni. Jadi contohnya, macam kita kata, saya ambil contoh Saya ambil contoh bahan yang environmentally friendlier. Bahan yang environmentally friendlier ni, dia kadang-kadang dia mahal sebab untuk membuatnya tu memerlukan satu proses yang agak rumit. Jadi bahan tu jadi mahal. Tetapi kalau kita boleh galakkan orang ramai ataupun mereka yang mempunyai keupayaan dari segi ekonomi untuk membeli atau melabur dalam bahan-bahan seperti ini, maka kita tengok dari segi volume dia akan bertambah dan economic soft skill-nya mengatakan bahawa lama-lama dia akan jadi murah lah. Ya? Jadi kalau bila demand tinggi dan supply itu ada, maka harganya akan jadi lebih murah. Cik Abdul rasa patut tak kalau kita sebenarnya jadikan benda-benda yang eco-friendly ini lebih murah pada awalnya, supaya orang macam, okey, sebab dia murah, okey, saya tak kisah untuk mengamalkan yang lebih eco-friendly. Dan mungkin itu akan memberikan mereka satu sebab untuk adopt yang lebih eco-friendly. Yes. Sebab kalau mahal mereka macam, okey, tak boleh lah. Sebab itu ada ahli ekonomi berpendapat bahawa pihak kerajaan perlu melabur terlebih dahulu dalam produk-produk seperti ini supaya harganya lebih murah. Apabila orang ramai telah mula membeli barang-barang seperti ini, maka harganya akan automatik turun dan betul. Kerajaan tidak perlu subsidize atau membantu lagi. Maknanya kerajaan perlu invest. Sebab apa? Ini adalah satu investment yang baik untuk jangka panjang untuk alam sekitar. Dan kalau kita tengok di luar negeri pun, mereka banyak invest wang daripada cukai rakyat ini untuk meningkatkan R&D, Research and Development, penyelidikan untuk menghasilkan barang-barang yang lebih environmentally friendlier dan juga sesuai untuk digunakan. Jadi sebab itu mereka tidak menghadapi banyak masalah daripada segi alam sekitar dalam memproses bahan-bahan untuk orang ramai. Okey, kita cakap pasal masa depan alam sekitar ni secara keseluruhan dan juga skopnya di Malaysia, tapi kita berhenti berehat seketika dahulu. Kita akan kembali selepas ini dengan perbincangan kita. Okey.
Bertemu kembali dalam agenda ini, kita masih lagi dengan Amli Ayat, Naib Presiden Eco-Knights dan juga aktivis alam sekitar secara keseluruhannya. Okey, Amli, kita nak cakap sikit pasal di Malaysia secara skop yang lebih dekatnya. Apakah sebenarnya masa depan ataupun berbanding dengan realiti sekarang ini dengan kesedaran alam sekitar di Malaysia ini, apakah masa depan yang Amli rasakan yang akan berlaku dalam masa mungkin 5 tahun akan datang mengenai dengan alam sekitar di Malaysia? Okey, ini satu soalan dengan keadaan yang sekarang ni. Ini satu soalan yang sukar sebab kita tidak ada banyak database ataupun pengkalan data yang cukup berkenaan dengan kesedaran dan keadaan alam sekitar. Kalau kita tengok even kualiti sungai, kualiti air sungai kita tak boleh dapat dengan mudah. Kalau kita pergi tengok internet, kualiti sungai di Malaysia ni untuk kita dapatkan data tu kita perlu beli. Bagi saya sepatutnya maklumat berkenaan dengan kualiti alam sekitar ini, air, udara, pokok dan sebagainya perlu diberi kepada rakyat secara percuma di dalam internet. Biar rakyat tengok bagaimana keadaan alam Baru sekitar. Kita tahu, kan? Baru kita tahu. Ya? Kalau air kotor. Sebab apa? Kalau kita nak mandi, kita nak tahu air itu bersih tak bersih. Jadi maklumat itu perlu ada. Mungkin maklumat itu tidak merangkumi sepanjang sungai. Sebab kita kena ingat, sungai ni dia panjang. Ada tempat yang bersih, ada tempat yang tak bersih kan. Jadi kita nak tahu apakah kualiti air yang kita minum, kualiti air kawasan rekreasi dan sebagainya. Supaya kita boleh buat information, kita boleh buat kita boleh buat decision, kita boleh buat keputusan berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita juga nak tahu maklumat berkenaan dengan makanan kita. Apakah yang kita makan sebenarnya? Jadi sekarang ni kadang-kadang saya rasa bahawa maklumat ini mungkin ada setengah-setengah pihak sengaja sorokkan supaya kita tak tahu dan kita tak beli. Kalau kita tahu makanan tu ada toksik, kita tak nak belilah. Kan? Jadi ini berbalik kepada kira orang kata consumerism dan juga sebagainya. Consumerism, sikap kepenggunaan kita dan bagaimana kesan kehidupan kita. Kita kena banyak buat keputusan. Saya bagi contoh misalnya keputusan berkenaan dengan contohnya kaitan kita dengan hidupan liar. Saya ada sebut berkenaan hidupan liar tadi. Kita memang sayang hidupan liar kita. Ya, kita kata kita nakkan banyak harimau, banyak hidupan liar, tetapi kita tidak banyak information. Kita tidak ada banyak maklumat berkenaan dengan hidupan liar kita. Sehingga kadang-kadang kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan realiti. Jadi bila sebut pasal realiti tadi, contohnya saya bagi contoh. Harimau. Ya. Harimau ni kita ada lebih kurang di Malaysia ni kalau ikut anggaran sekarang ni lebih kurang 300 ekor. Ya, kita kata kita nak banyak lagi harimau. Kita ada National Tiger Conservation Action Plan ataupun rancangan tindakan pemeliharaan harimau kebangsaan. Di mana kita target pada tahun 2020 kita ada 1,000 ekor harimau dalam hutan kita, bukan dalam zoo dalam hutan. Kita ada 300. Jadi maknanya harimau ni kalau dia nak membiak dia boleh membiak. You letak je dalam zoo ke dalam hutan tu, kalau dia jantan dengan betina dia akan membiak ya. Dan dia memang tidak sukar untuk kita mencapai matlamat 1,000 ekor. Hanya 3 kali ganda dalam masa lebih kurang 6 tahun. No problem bagi dia. Tetapi adakah kita mempunyai data yang cukup untuk kita mengatakan bahawa kita boleh tampung hutan kita boleh menampung 1,000 ekor harimau. Hutan semakin kecil. Betul. Manusia semakin ramai. Sekarang ni pun dah ada harimau yang masuk dalam kampung. Makan orang dan sebagainya, mengganggu penduduk-penduduk kampung, mengganggu penoreh getah orang yang bekerja di kawasan kelapa sawit dan sebagainya. Jadi the ripple effect tu, domino effect. Yes. Jadi macam mana kita nak stabilkan ni? Ya, kita kata kita nak 1,000 ekor harimau, tapi adakah perkara itu realistik? Adakah, bukan saya nak kata kita jangan biarkan harimau, tetapi kita ada konflik di sini. Betul. Ya, penduduk semakin ramai. Jadi macam mana kita nak imbangkan kehidupan manusia dengan harimau. Sebenarnya banyak aspek-aspek dalam alam sekitar ni yang kita sebenarnya perlu beri perhatian, betul tak? Dan saya pasti Amli sebagai seorang aktivis dapat melihat dengan secara dekat first hand apakah masalah-masalah yang dihadapi di negara kita lah contohnya. Okey, dan oleh disebabkan itu juga Amli sebagai Naib Presiden untuk Persatuan Eco-Knights ni, Persatuan Alam Sekitar, apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh Eco-Knights? Ringkas saya dapat tahu yang Eco-Knights ada menganjurkan Eco Film Festival yang akan datang ni, mungkin boleh ceritakan sedikit? Okey, kita akan mengadakan sebuah pesta filem berkenaan dengan alam sekitar atau kita panggil Kuala Lumpur Eco Film Festival pada 17 hingga 19 Oktober di Publica Solaris, Duta Mas.
dan kita akan menayangkan kira-kira 75 buah filem berkenaan dengan alam sekitar. Sepanjang 3 hari tu Sepanjang 3 hari itu di sana di Publica. Dan filem-filem ini datang daripada seluruh pelosok dunia lah, daripada Eropah, daripada Amerika dan sebagainya, dan kami mengharapkan supaya rakyat Malaysia dapat menggunakan kesempatan ataupun peluang ini untuk menonton filem-filem ini untuk mendapat gambaran yang lebih luas berkenaan dengan alam sekitar dan apa yang telah berlaku di tempat-tempat lain. Filem-filem ini bagi saya dia merupakan satu pendedahan yang sangat bernilai bagi kita, sebab kita tidak mudah untuk melihat filem-filem ini. Saya minta maaf lah ya, dalam media di Malaysia ni kurang perhatian kepada filem-filem alam sekitar. Jadi saya mintalah kepada pihak media supaya meningkatkan lagi pendedahan ya kepada filem-filem ini, dan ini merupakan satu peluang macam saya sebut tadi untuk rakyat Malaysia melihat filem-filem yang juga banyak telah memenangi anugerah-anugerah antarabangsa, termasuk beberapa filem daripada Malaysia. Pada 20 hingga 20 September dan juga 23 September ini kita juga akan mengadakan screening 2 buah filem di tempat yang sama. Jadi rakyat Malaysia boleh juga menghadiri screening tersebut. Screening ni special sikit ke macam mana? Special sikit lah. Ada 2 filem tunjuk 20 hari bulan September, ada 1 filem. Saya pun tak ingat, saya rasa berkenaan dengan consumerism. Kemudian pada 23 September, sebuah filem, saya tak ingat tajuk dia, filem berkenaan dengan Agent Orange. Agent Orange ni dan semua ni percuma semua di Publica. Okey, kalau nak lebih information tentang Eco Film Festival ni nak pergi kat mana? Okey, boleh pergi ke www.econights ECOKNIGHTS.org.my. Okey, ataupun nanti saya akan berikan di Sarawani atau sebagainya, dan kita boleh Google saja Eco Nights dan akan keluarlah Eco Film Festival. Okey, terima kasih Amli kerana bersama dengan saya Jendawani bercakap tentang setiap kali Amli datang mesti cakap pasal bagaimana alam sekitar ni semakin teruk dan kita perlu memupuk kesedaran, betul kan? Okey, terima kasih sekali lagi, dan kita telah pun bercakap tentang kesedaran mengenai alam sekitar, dan saya harap anda semua setiap hari dalam membuat keputusan buatlah keputusan yang lebih eco-friendly. Kalau tak dapat banyak pun sedikit dah cukup. Okey, saya Izzah Izlan. Terima kasih menonton acara ini. Assalamualaikum dan salam hormat.